عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita bertemu lagi setelah kita bercuti lama. Masuk tahun baru, insya-Allah sambung kita kepada pengajian kitab kita yang sentiasa kita jalankan pada setiap Sabtu ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, iman yang teguh dan istiqamah, hajat di hati, hasrat di hati nak mengajar sampai meninggal dunia, dan hajat di hati, hasrat di hati nak belajar sampailah kita menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengajar. Kalau kita dah ada ilmu sikit-sikit lepas ni, kita boleh mengajar sekadar hak kita ada. Hak tak ada, jangan ajar. Gitu. Ya, duit kita bagi sekadar hak kita ada. Hak tak ada, tak usah bagi. Ilmu pun begitu. Sekadar hak kita ada, kita bagilah. Cukup-cukup makan untuk orang-orang yang perlu pada ilmu. Jadi kita bolehlah mengajar setakat mana hak kita ada. Bukan kata tak boleh mengajar, dah. Dah kita mahir dah bab wuduk, bab semayang tu mahir sungguh dah. Hak bab tu ajarlah. Kalau orang tanya bab lain, bab munakahat, bab muamalah, kita tak tahu. Tak apalah, kita kata tak tahu lagi saya bab ni, tunggu dulu. Kan, bukan kata tak boleh mengajar sampai bila-bila tak. Gitu. Jadi niat hati gitu, tanamkan dalam hati. Dan selagi mana kita niat dalam tu, mana-mana benda-benda hak kecil-kecil tu, hak kita salah tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Lagi mana kita ada niat macam tu, nak mengaji, nak tuntut ilmu sampai bila-bila. Apa hak ada dalam hak kita silap kecil-kecil tu, hak benda bukan semua orang tahu, orang mengaji je tahu benda tu, ada tersembunyi-sembunyi. Tu Allah Ta'ala maafkan. Itu untung tu. Pasal apa? Pasal kita mengaji ni bukan kata hari ni belajar, hari ni sampai ke bab tu. Kan? Sikit-sikit, oh ni aku salah ni. Kita betulkan. Hak salah sebelum ni Allah Ta'ala maaf. Mereka benda-benda hak basic sangat, hak asas. Contohnya semayang. Tak semayang. Pasal apa tak semayang? Oh, saya tak tahu. Mana boleh tak tahu. Apa orang kafir pun tahu semayang tu. Tu tak dimaafkan. Ni untuk orang mengaji ni. Tu baik. Jadi kita pun sambunglah di kitab Sairus Salikin, muka surat 163. Dan kita masih lagi bincang doa-doa yang dibaca di padang Arafah, tempat mustajab doa. Jadi baris yang kedua daripada atas, muka surat 163. Kata dia, Ilahi illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmataka ahlun an tablughani rahmatak wasi'at kulla shay'in wa ana syai'un faj'alni mimman wasa'tahu rahmatak. Artinya, hei Tuhanku, jika tiada aku ahli ni layak bahawa sampai aku akan rahmatmu itu, Tuhan, aku ni tak layak nak dapatkan rahmatmu itu, maka bahawasanya rahmatmu itu ahli, yakni layak bahawa sampai ia kepadaku. Tu bahasa. Nampak tak? Ya Allah, aku ni tak layak nak dapatkan rahmatmu, tapi rahmatmu tu layak dapat aku. Faham tak? Pasal rahmat Allah Ta'ala ni luas. Kita nak pergi cari rahmat Allah, kita tak layak. Pasal kita ni banyak dosa. Ada pun Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala boleh turun kat kita. Pasal apa? Pasal rahmat Allah Ta'ala mahal luas. Kena berlaku. Mahal luas tu mana boleh kena kepada sesiapa pun. Dapat ke sesiapa. Itu bahasa.
Bahasa kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ini tak layak nak dapat rahmat-Mu, tapi rahmat-Mu tu layak untuk sampai padaku. Pasal rahmat-Mu luas. Aku nak dapat rahmat-Mu, nak pergi cari rahmat-Mu, tak layak, rasanya dosa banyak. Gitu maksudnya. Lalu kata dia apa? Kerana rahmat-Mu itu yang luas. Kenapa rahmat-Mu tu boleh layak untuk sampai padaku? Kerana rahmat-Mu tu luas. Luas akan sesuatu, makna memenuhi akan semua perkara. Dan adalah aku itu apa nak? Jatuh tu. Dan adalah aku itu kita tu apa? Tu sama. Hak tu pun sama. Betul? Gitu, maka tu. Jatuh. Dan adalah aku itu sesuatu. Tambah situ. Adalah aku itu sesuatu. Sesuatu. Baik tak? Tengok kita balik ayat. Kerana rahmat-Mu itu luas akan sesuatu. Maksud rahmat-Mu itu meliputi akan sesuatu. Semua. Sesuatu tu semua. Syai'un semua perkara. Sesuatu tu semua perkara. Rahmat-Mu itu meliputi semua perkara. Lepas tu kata apa? Dan aku itu adalah sesuatu. Mana aku itu salah satu daripada perkara itu. Perkara yang diliputi oleh rahmat tu. Faham tak ayat tu? Faham tak? Tu. Kita kata, ya Allah, rahmat-Mu meliputi semua perkara. Dan aku itu adalah salah satu daripada perkara tu. Sesuatu tu perkara tu. Kan? Jadi mestilah rahmat-Mu pun kena juga ke aku. Gitu bahasanya. Maka jadikan oleh-Mu akan daku, ya Allah, jadikan oleh-Mu akan daku daripada orang yang luas akan dia oleh rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah aku salah seorang daripada orang yang duduk di bawah keluasan rahmat-Mu. Maknanya rahmat-Mu tu luas, kena semua. Jadi ya Allah, jadikanlah aku masuk dalam keluasan rahmat-Mu tu. Itu maksudnya. Kan, barat kata bulatan. Rahmat Allah Ta'ala ni bulatan. Biarlah aku duduk dalam bulatan itu. Jangan aku ni duduk dalam luar. Itu maksudnya. Boleh? Itu doa pada Allah Ta'ala. Cantik sangat tu. Bahasa ulama' kan? Kita tak boleh nak tiru ulama' ni. Kan tak? Ni pun tak boleh nak tiru dah. Doa. So, kau benda lain. Lagi. Ilahi inna zunubi wa in kanat izama walakinnaha, betul, walakinnaha ada kaf tak situ? Sini ada walannaha. Man punya ada kaf? Lepas lam tu ada kaf? Tak ada, ambuh kaf. Lepas tu dia jarak jauh tu, baris dia tu jauh kan, sebab tu ada kaf. Kita jauh lama ni gitu. Kalau silap sikit dia lain jadi. Sebab tu kata Syekh Fahmi, ni buku tangan kan? Buku tangan ni. Betul tak? Bawah kaki tu panggil buku. Buku lali pula. Buku tangan ke? Lepas tu lawan dia buku lali. Tak kena. Dia kata buku kaki sebenarnya. Buku kaki, buku tangan. Pasal apa jadi orang baca lali? Pasal dulu kitab tu tulis kaki, kepala kaf tu kena makan ke anak-anak. Jadi tak ada, jadi tinggal lam. Jadi baca buku lali. Tu asalnya buku kaki. Ya kau tak tahulah. Asalnya buku kaki. Kita Jawi ni dia banyak jatuh, banyak hilang. Siapa juga? Harapkan pagar makan padi. Salah pagar. Dia betulnya pegar. Tapi eja Jawinya pegara. Boleh baca pegar, boleh baca pagar. Jadi orang dia baca pagar. Harapkan pagar makan padi. Mana pagar boleh makan padi? Ada pagar mana makan padi? Tengok benda pagar pun tunduk makan padi. Tak ada. Dia makan padi ni pegar. Pegar tu burung. Jadi aja pegara.
Jadi ada orang duk baca pegar ke? Pagar. Duk warisi sampai sekarang. Harapkan pagar makan padi. Salah pegar. Mana boleh pagar makan padi? Dia sebenarnya pegar. Pegar tu burung. Harapkan burung pegar pula makan padi. Harapkan dia usah jaga padi. Dia pula makan padi. Itu maksudnya. Baik. Tambah kaf tu. Walakinnaha sigharun fi jambi afwika faghfirha li ya karim. Artinya, hei Tuhanku, bahawasanya segala dosaku, dan jika ada ia dosaku amat besar, tetapinya kecil di dalam sisi hadrat maafmu. Tuhan, aku walaupun dosa aku ni besar pada pandangan, pada hukum syarak, besarlah dosa yang aku buat ni, katalah yang aku ada dosa ni besar pada pandangan syarak, pada hukum syarak, tapi nak dibandingkan dengan sisi engkau, dia kecil je. Pasal rahmat kau lagi besar, keampunanmu lagi besar. Kan, macam kita lah, kita rasa kita besar dah. Kita rasa kita gagah dah, pasal kita duduk di kawasan kita, tak pergi tempat orang lain. Cuba pergi tempat orang gagah lagi, orang besar lagi, Allah kecil kita. Kan, lagu itulah kita rasa besar ada dosa kita, pasal duk banding dengan apa? Duk banding dengan dosa. Nisbah pada dosa besar lah. Kan, ni dosa besar atas nisbah dalam kumpulan dosa. Tapi ambil dosa tu diletak dengan keampunan Allah Ta'ala, mana besar lagi? Keampunan lagi besar. Jadi kecil dosa tu, tak sebelah keampunan. Itu kita dosa besar macam mana pun jangan putus asa daripada keampunan Allah Ta'ala. Pasal ampun Allah Ta'ala tu lagi besar. Kita besar mana pun dosa, jangan putus asa. Besar mana pun jangan putus asa. Tak boleh putus asa. Putus asa tu dosa lain pula. Wala tayasu min rawhillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Dosa macam mana? Sebab syaitan ni antara benda yang dia buat, dia bisik pada kita, suruh kita putus asa. Jadi kita buat dosa, kita pun putus asa pada Allah Ta'ala. Suka syaitan putus asa, mana kita tak harap Allah Ta'ala ampun kita. Lalu kita makin buat dosa. Gitu. Maksudnya dia kata apa? Tuhan, jika dosaku ni besar, tetapi kecil di dalam sisi hadrat maafmu, nak banding dengan keampunan maafmu tu lagi besar, maka ampuni olehmu akan dia bagiku, hei Tuhanku yang menyuruh, Tuhanku yang apa? Yang murah. Karim maksudnya pemurah. Karim, Abdul Karim maksudnya hamba Allah Ta'ala yang murah, pemurah. Okey. Baik, seterusnya lagi. Ilahi anta wa ana. Tu anta wa ana. Tiga ana dah. Wa ana. Anal awadu ila dhunubi wa antal awadu ila al-maghfirah. Hei Tuhanku, engkau lah. Yani anta, engkau lah. Wa ana, aku. Gitu kan. Maksud apa? Hei Tuhanku, engkau, yani engkau lah terlebih besar lagi, terlebih kuasa. Dan aku, yakni yang terlebih hina lagi yang terlebih lemah. Tuhan, akulah yang lebih kejap. Aku yang hina dan lemah. Akulah yang terlebih hina dan terlebih lemah, kan? Bermula aku beradat kepada akulah yang terlebih hina dan akulah yang terlebih hina lagi yang terlebih lemah. Bermula aku beradat, kebiasaan aku. Adat ni kebiasaan aku kepada mengerjakan dosa, dan engkau beradat kepada mengampunkan akan dosa.
Jadi bahasa dia antal anta, engkau lah Tuhan. Maksudnya engkau tak sama dengan aku ya Allah. Macam mana? Engkau, maksudnya engkau Tuhan yang pengampun. Wa ana, sedangkan akulah ya Allah. Aku ni lagu mana? Baru hurai. Engkau, aku ya Allah. Engkau dengan sifat engkau, aku dengan sifat aku ya Allah. Kan? Tu maknanya mengaku. Aku ni jenis macam mana? Anal awadu ila zunum. Aku ni jenis berulang alik buat dosa. Awad tu maksud ulang alik buat dosa. Wa antal awadu ilal maghfirah. Engkau berulang-ulang ampun. Lagu tu Allah Ta'ala. Kita buat dosa, taubat, Allah Ta'ala ampun lagi. Esok buat dosa pula, taubat, Allah Ta'ala ampun. Dosa, buat dosa pula, taubat, Allah Ta'ala ampun. Lepas tu Nabi ajar kita suruh taubat 70 kali satu hari semalam tu. Pasal kita tak lepas pada dosa. Kan? Yang lepas daripada dosa ni Nabi dah Rasul je maksum. Kita tak. Kan? Jadi kebiasaan Allah ampun dosa. Kebiasaan kita beradab kitanya buat dosa. Cuma kita berusaha untuk kurangkan dosa, kurang gitu. Tapi berulang-ulang buat dosa itu adalah lumrah manusia. Nak lari daripada itu, tu payah. Kenapa Ustaz cakap macam ni? Cakap macam ni nak bagi harapan, bukan nak suruh kita buat dosa. Kena faham tu? Oh, sedap gitu boleh buat dosa. Nak bagi harapan supaya kita jangan putus asa. Kalau putus asa tu dosa pula. Biar dosa banyak dah, halang banyak dosa, biar lagi banyak. Lagi banyak pun tak apa. Itu tak boleh lagu tu. Jangan putus asa pada Allah SWT. Yang terakhir sebelum kita masuk kitab yang seterusnya. Ilahi in kunta la tarhamu illa ahla ta'atik fa ila man yafza'ul muznibun. Ni ayat ni. Artinya, hei Tuhanku, jika engkau tiada memberi rahmat melainkan orang yang berbuat taat. Ya Allah, kalau kamu tak beri rahmat kecuali kepada orang yang buat taat kepadamu je ya Allah, taat akan dikau, lalu maka kepada siapa nak pergi meminta ampun oleh orang yang buat dosa? Ya Allah, kalau engkau ni bagi rahmat ke orang yang buat taat je, orang buat dosa tu nak minta dengan siapa? Jadi Allah Ta'ala ni wasi'at kulla syai'in, wasi'at rahmatuhu kulla syai'in. Rahmat Allah Ta'ala ni meluasi, meliputi semua. Orang berdosa pun dapat, orang tak berdosa pun dapat, orang kaya dapat, orang miskin dapat. Itu rahmat Allah Ta'ala. Semua dapat. Tu kata meliputi semua perkara tu. Jadi dia kata kalau taat, kalau orang yang taat padamu je yang dapat rahmat, orang yang berdosa nak minta dengan siapa? Tu ayat tu. Ayat kan. Ya Allah, kalau kau kasihan ni belah orang yang taat, orang yang dosa ni nak minta kat siapa? Itu. Habis. Maksudnya orang berdosa pun dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jangan sekali-kali putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Okey. Wallahu a'lam. Allah. Kita nombor 2, Tajul Urus, muka surat Bismillah. Muka surat 40 betul dah. Dan jika engkau berbuat taat dan ibadat, Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Muka surat 40 baris ketiga daripada atas, baris kedua baris kedua daripada atas tepi itu. Dan jika engkau perbuat taat dan ibadat, maka engkau serta, padahal, maka tu padahal, buh kat bawah tu dobit padahal. Jika engkau berbuat taat dan ibadat,
maka engkau serta padanya ujub. Yani padahal engkau sertakan padanya ujub pada ibadat dan taat tadi, ujub, riya dan takabbur. Ujub ni apa? Bangga diri. Ujub, bangga diri. Kita rasa wala tuzakku anfusakum, kata Allah Ta'ala. Jangan kamu menyucikan diri kamu. Maksudnya jangan kamu rasa kamu suci, kamu hebat. Dalam Quran kata fala tuzakki anfusakum, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu rasa kamu ni suci. Suci itu apa? Hebat. Itu masuk dalam bab ujub. Siapa mula-mula sekali ujub? Itu iblis. Ketika mana dia duduk dalam syurga menjadi ketua bagi para malaikat, Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam syurga ada satu hamba Allah yang telah beribadat selama 80,000 tahun tetapi putus asa daripada rahmat Allah dan menjadi ahli neraka. Iblis dia tak rasa tu diri dia. Dia rasa akulah yang terbaik, akulah yang paling hebat, akulah yang paling mulia dan sebagainya. Pasal apa? Pasal dia ada sifat ujub, rasa ajaib dan sombong, apa benda hebat, mandang hebat diri kita. Lalu Allah Ta'ala jadikan dialah orang yang Allah Ta'ala masukkan dengan tulisan tu di pintu syurga tadi. Sebab tu kita jangan anggap diri kita ni suci. Kita kena sentiasa anggap diri kita ni sehina-hina manusia. Sehina-hina manusia tu nama dia tawadhu', wada'a, letak. Wada'a, asal perkataan wada'a, letak kat bawah. Tawadhu' meletak diri kita tu ke bawah, paling bawah sekali. Kita kena rasa kita hak paling bawah sekali, kita paling hina sekali, kita paling dosa sekali. Kena rasa macam tu. Jangan rasa kita paling hebat, paling mulia, paling soleh, paling apa. Allah Ta'ala kata dalam Quran, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap diri kamu ni suci. Itu tak boleh. Ujub. Jadi lawan pada ujub tu tawadhu' pun boleh. Okey, meletakkan diri kita ni sehina-hina manusia. Kan? Sahabat-sahabat Nabi begitu, dia tak pernah rasa dia mulia. Kan? Nabi pun begitu. Lagi pula riya. Riya ini apa benda? Fawailul lil musallin, kata Allah Ta'ala. Maka neraka wil bagi orang yang semayang. Macam mana? Semayang macam mana? Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Ada dua orang yang dapat celaka semayang dia. Pertama, an salatihim sahun. Semayang dia lalai. Maksudnya semayang luar waktu. Semayang lalai ni maksudnya semayang luar waktu. Adapun semayang lalai tak ingat ke Tuhan, itu tak celaka. Kena faham? Allahu Akbar, tapi tak ingat ke Tuhan, tak celaka, cuma tak boleh pahala. Gitu. Ikut ulama fiqh. Tapi kalau ikut ulama tasawuf, celaka juga. Itu dia. Pasal ulama tasawuf, khusyuk tu rukun. Kita fiqh, khusyuk tu bukan rukun. Supaya apa? Supaya senang. Fiqh ni untuk orang awam, tasawuf tu untuk ahli. Dia macam tu. Kan? Untuk ahli kelab dia je. Kelab tasawuf contoh kita. Jadi orang untuk ahli gini lah. Sebab tu Hasan Basri kata kullu salatin la yahduru fiha alqalbu fahuwa ila al-uqubati fahiya ila al-uqubati asra'u. Mana-mana semayang yang tak hadir hati padanya, fahiya ila al-uqubati asra'u, dia lebih dekat dengan uqubah, seksaan. Jadi Hasan Basri itu bercakap dalam medan tasawuf. Tapi dalam medan fiqh tak khusyuk, tak berdosa, cuma tak boleh pahala. Tu dia. Pasal kita semayang mesti ada tak khusyuk, cuma banyak sikit je. Mungkin Amir sikit je tak khusyuk, ustaz banyak tak khusyuk. Contoh gitu kan. Jadi mungkin dalam, kalau kira peratus, Amir khusyuknya 90, 10 tak khusyuk. Kalau ustaz mungkin 90 tak khusyuk, 10 je khusyuk. Gitu. Jadi setiap orang macam tu je.
Dia tak boleh nak beli 100% tu payahlah. Kan payah nak jumpa. Lalu lagu itulah yang dimasukkan semayang yang lalai ni. Sebab tu dia kata allazina hum an. Kalau guna kalimah an tu maksudnya daripada semayang. Maksudnya dia tak semayang dalam waktu. Tak semayang langsung atau tak semayang dalam waktu. Kalau tak khusyuk dia panggil fi. Allazina hum fi salatihim sahun, dalam semayangnya dia lalai. Nak dengar cerita orang khusyuk? Satu hari ada seorang orang ni dia jumpa orang alim. Dia jumpa orang alim. Lalu Allah, sihat dah. Dia kata, tuan guru, boleh tak saya ni nak khusyuk lagu mana Tuan guru kata, khusyuk lagu mana tu? Khusyuk biar tak ingat apa-apa lah, ingat Tuhan dia, kata dia. Kata dia. Tak boleh, saya tak boleh lagi, kata dia. Saya semayang ingat ke bini. Kata Tok Guru tu. Saya semayang ingat ke kambing. Susah, kata dia. Semayang ingat ke apa benda bini, semayang ingat ke kambing, kan? Semayang ingat ke harta, kan? Jadi lagu mana Tok Guru? Tak tahulah, saya lagu tu lah. Sudah dah dia kata. Cerita sikit. Ya, saya time imam baca nisa'ukum harasukum fa'tu harsakum. Ya. Isteri-isteri kamu itu adalah ladang bagi kamu. Datangilah di mana kamu hendaki. Saya teringat ke bini kalau imam baca tu. Saya tak ada teringat ke benda lain. Kata Tok Guru tu. Sudah kata dia. Bila imam baca afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat kepada unta bagaimana dijadikan? Saya teringat kau binatang ternakan saya. Saya tak ada unta, ada kambing. Saya teringat kambing saya. Kalau imam baca Al-Quran aqimus solah wa atuz zakah, bila sebut zakah, saya ingat ke harta saya. Betul? Lagu mana? Jadi kata dia khusyuk sebenarnya itu adalah memahami makna-makna ayat yang dibaca. Tak semestinya kita hilang terus. Kalau hilang terus tu tak tahulah jadi apa. Jadi kalau tu imam baca kita faham tu khusyuk tu. Apa perintah Allah Ta'ala nak sampaikan kat kita. Itu mungkin kita kena betulkan konsep khusyuk tu. Kita ingat khusyuk Allah. Tapi kalau orang faham bahasa Arab, bila sebut tentang isteri, mesti dia ingat isteri, kan? Ada ingat arahan Allah Ta'ala tu. Itu pun memahami ayat Quran tu sebahagian pada khusyuk. Tapi kalau kita tak faham, kena ingat Allah lah. Tak tahu bahasa Arab. Kalau tahu, tak apalah. Bukan kata kalau kita ingat tak khusyuk dah. Pasal kita memahami ayat Quran tu. Boleh faham tak? Tu dia panggil tafahum, faham. Kan ada 6 kita belajar depan tu. Kan tafahum, tadabbur, tamaluk dan sebagainya. Tu cerita khusyuk. Jadi orang yang semayang ni ada 2. Yang Allah Ta'ala campakkan dia ke dalam api neraka, pertama ialah semayang luar waktu, lewat semayang luar waktu. Okey, semayang zuhur dalam waktu asar tanpa ada keuzuran. Allazina hum an salatihim sahun. Yang kedua allazina hum yuraun. Ni riak ni. Yuraun, riak. Para siapa riak, maka tentu semua semayangnya itu mendapat dosa. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Dapat riak. Bila dia riak, itu Allah Ta'ala yang sebut allazina hum yuraun. Riak. Riak ni maksud apa? Kita buat ibadat dengan tujuan nak tunjuk kepada manusia. Itu riak. Buat ibadat dengan tujuan nak tunjuk kepada manusia. Adapun yang bukan ibadat, itu bukan riak. Contoh kita ada baju, tujuan nak tunjuk kat manusia. Boleh jadi dosa, boleh jadi tak dosa. Pasal apa sekarang kita nak tunjuk pada manusia? Niat kita nak tunjuk pada manusia supaya tunjuk rahmat ataupun nikmat Allah Ta'ala yang beri kepada kita. Fa amma bi ni'mati rabbika
fahadis, cerita nikmat. Tak ada masalah. Walaupun niat nak tunjuk pun. Pasal dia bukan ibadat. Kan? Kita nak tunjuk apa? Niat boleh, tak ada masalah. Tapi niat nak manusia tengok ibadat kita, buat ibadat kerana manusia, itu tak boleh, haram. Itu dalam bab ibadat. Ibadat kita jangan niat sekali-kali nak tunjukkan manusia. Tak sah. Tak sah tunjuk pun tak apa. Kan? Tapi dia ada dua pula ibadat ni. Pertama ibadat fardu, dua ibadat sunat. Ibadat fardu kita kena tunjuk zahir. Walaupun datang riak, kita kena perangi riak itu, bukan kita tutup amalan tu. Contoh zakat, zakat sunat zahirkan. Semayang fardu sunat berjemaah. Tapi ada pun semayang sunat, kita sunat semayang tutup supaya tak datang riak. Semayang di rumah. Kan? Sebenarnya tak afdal mana kita semayang di surau ni. Tapi itulah, kita ni kalau balik rumah malas dah lah. Daripada tak buat, baik buat. Di surau pun jadilah. Gitu. Dia afdalnya semayang di rumah. Pertama, rumah kita ada barakah. Pasal kita semayang dalam rumah, ada barakah. Yang kedua, riak jauh. Ya, kalau semayang di surau ni kak, tu lah. Kadang-kadang ada orang kita nak tunjuk tu rasa lain sikit. Panjang sikit. Kalau tak ada tu, sebab tu sunat, semayang sunat ni di rumah. Tu. Dan takabur. Takabur ni sombong. Sombong dia apa makna? Menganggap orang lain itu hina. Apa beza antara ujub dengan takabur? Ujub ni kita seorang aja, tak melibatkan orang lain. Kita duk syok sendiri. Tu ujub. Kita rasa kita mulia, kita rasa kita hebat, kita rasa kita suci. Okay. Kalau takabur ni tak. Takabur ni dia melibatkan orang. Contoh Ustaz tengok Amir, jahil budak ni. Contoh kan. Contoh kita tengok orang kata atas hina kan. Itu takabur pasal melibatkan orang lain. Jadi iblis mula-mula dia ujub. Nombor dua dia takabur. Takabur kat siapa? Kat Nabi Adam. Hak ujub mula-mula tadi ada syurga tadi. Dia takabur pula dia. Takabur apa? Takabur. Dia apa? Dia bila Allah Taala suruh sujud pada Nabi Adam, dia kata ana khairum minhu. Aku lebih baik pada dia. Itu takabur, melibatkan orang lain. Tadi dia seorang aja ujub. Aku lebih baik pada Adam. Adam kau buat daripada tanah, ya Allah, aku buat daripada api. Dah libat orang dah. Itu takabur. Itu beza antara ujub dengan takabur. Ujub ni kita rasa kita suci. Takabur kita anggap orang lain hina, kita mulia. Itu melibatkan orang lain. Semua ini kalau kita buat ibadat, ada tiga benda ini adalah yang demikian itu sebab bagi putus daripada rahmat dan jauh daripada Tuhan engkau. Kalau kita buat ibadat, ada tiga benda ini menyebabkan putus kita daripada kasih sayang Allah. Rahmat tu kasih sayang, dan jauh daripada Tuhan. Bukan buat ibadat makin dekat dah, makin buat makin jauh. Sebab apa? Sebab ada benda ini. Sebab itu tuan-tuan semua, ulama tasawuf dia rawat akal. Dia rawat akal. Sebab itu kita kena mengaji tasawuf. Tasawuf ni dia rawat akal. Pokok ni kalau kita tak nak, kita tebang, dia cantas balik. Kita tebang, dia cantas balik. Tapi tasawuf dia tidak pergi tebang ke atas, pergi mati akal bawah. Jadi sekarang ni akal bagi maksiat ni tiga benda ni. Ibadat pun dalam maksiat. Rupa ibadat tapi maksiat. Kan? Rupa madu tapi dalam tu ada racun. Tu. Jadi ulama tasawuf dia rawat akal. Akal tu penting. Satu, kalau orang tak mengaji tasawuf, kalau dia bertaubat, dia tak mengaji. Ini saya nak pesan betul-betul ni. Mana-mana kawan kita yang bertaubat, jangan suruh dia sembahyang sunat. Suruh dia mengaji dulu mula-mula. Tak usah suruh sembahyang sunat. Sembahyang sunat taubatlah banyak-banyak. Salah. Sembahyang sunat taubat tak sembahyang pun tak masuk neraka. Tak mengaji masuk neraka. Ini banyak orang kita. Jom. Qiyamul Lail kita. Qiyamul Lail buat apa lagi nya? Salah tu. Step tu salah.
Mula-mula kita suruh dia mengaji. Okey, qiyamul lail sambil mengaji tak apa. Ni dia pergi majlis qiyamul lail sana, qiyamul sana. Lama-lama tuan-tuan semua dia bercantah balik dosa tu. 2, 3, 4 tahun lepas tu pun jadi dosa balik. Sebab apa? Tak rawat akal. Ajak dia mengaji dulu ilmu tasawuf, fiqh, tauhid. Fardu ain 3 tu. Sembahyang tu bagi betul dulu. Ambil wuduk tu bagi betul dulu. Akidah tu bagi betul. Penyakit hati tu bagi betul dulu. Bagi rawat dulu pom-pom. Baru dia boleh mati tu akal. Sebab tu ramai orang tak boleh nak istiqamah. Antara sebabnya dia tidak mengaji ilmu fardu ain, dia tak rawat akal. Dia taubat sekejap pun dia masuk balik jalan. Ini yang punca. Salah. Lagi pula benda hak kita suruh dia buat tu benda sunat je berlaku. Kalau kita hak dah mengaji ni pun, hak dah halim tok guru belaka ni, kan? Insya-Allah aminlah. Kan. Jadi tok guru belaka dah ni pun tak buat benda sunat tu pun Tuhan tak marah. Kita tak sembahyang Tuhan. Dosa tak? Tak. Tok guru tak sembahyang Tuhan, tak ada masalah Tak ada masuk neraka. Ustaz masuk neraka ni pasal tak sembahyang Tuhan. Tak sembahyang Tuhan masuk neraka apa kan? Tapi kalau tak betul bab akidah, bab fardu ain tadi, itu salah. Tu kena rawat dulu. Ajak kalau orang baru-baru nak bertaubat, ajak dia mari mengaji. Ajak mari mengaji. Mengaji bukan hak kita ni lah. Ni tak boleh lagi. Dia nak baca kitab Jawi tak boleh lagi. Cari tempat sesuai dengan dia lah. Kan? Baru dia boleh betul. Kalau tidak, salah. Lepas tu dia ajar dia sembahyang sunat pula. Sembahyang sunat, sembahyang sunat. Hutang Allah Ta'ala tu sembahyang qada tak buat lagi tu. Dia sembahyang sunat buat apa? Besok-besok dia dah harap dia ahli syurga dah. Tak lagi pasal tak bayar hutang. Kita ajar dia begini. Oleh kerana kita dah masuk jalan ini, antara benda pentingnya, pertama kita kena tuntut ilmu, betulkan ibadat kita. Yang kedua, bayar hutang hak lama-lama, hak ada hutang kita dengan Allah Ta'ala. Hak sunat ni sunat je, tak buat apa tak apa. Gitu. Tapi kalau kita tu lah, kadang-kadang ditipu oleh syaitan. Syaitan ni tak sudah-sudah tipu kita. Tu. Dan sangatlah ajib, sangatlah ujub bagi engkau betapa juga menuntut engkau selamat dan sempurna hati, walhal sekalian engkau sekalian anggota memperbuat maksiat dan dosa kepada Allah, dan melihat engkau kepada sekalian yang haram, dan mengopak dan mengadu-ngadu orang dan yang lain daripada yang demikian itu, maka adalah umpama engkau seperti seorang berubat dengan racun. Orang macam ni macam dia berubat dengan racun lah. Dia rasa macam berubat, tapi sebenarnya racun yang dia makan. Dia rasa macam dia makan ubat, tapi nya racun. Sama tadi ke orang taubat tadi, dia rasa dia makan ubat dah ni, betul dah ni kan. Apa hak dia buat ni menepati hukum syarak, kan, dia tengah bertaubat ni. Tapi hak dia buatnya sembahyang sunat, sembahyang sunat, sembahyang sunat. Ngaji dah, ambil wudu tak betul lagi, sujud tak betul lagi. Lalu tuan-tuan semua berterusanlah dia duduk atas kejahilan tu, terus sampai bila-bila pun dia tak tahu. Jadi dia duk rasa hak dia sedang duk ambil sekarang ni ubat ni, ubat penawar bagi penyakit dia. Rupa-rupanya hak dia sedang buat ni apa benda? Racun. Tu. Allah, syaitan ni tuan-tuan jangan main. Pernah dengar cerita Bal'am bin Ba'urah? Bal'am bin Ba'urah. Pernah dengar nama Bal'am bin Ba'urah? Dia ada Ismul A'zam. Hebat dia, wali terbesar di zaman dia. Tapi dia tak nabi lah. Bila Nabi Musa nak masuk Palestin, orang Palestin minta dia doa. Akhirnya tertipu. Barsisa, pernah dengar nama Barsisa? Anak murid dia tepuk kat lantai, terbang ke langit. Anak murid ustaz terbang juga, naik kapal terbang. Kan, naik kapal terbang, tapi tak adalah terbang sung terus. Kan? Jadi tuan-tuan semua, maknanya hebatnya anak murid tu, guru lagi hebat. Tapi nak ceritanya Bal'am dengan Barsisa disesatkan oleh syaitan. Tak kita ni hak lekeh-lekeh pakat prebek ni saja pun tak siapa lagi. Kena hati-hati. Syaitan ni dia macam-macam cara dia, licik sungguh Allah. Itu kerja dia. Allah Ta'ala bagi dia. Bila Allah Ta'ala halau dia pada fakhruj fa innaka rajim, keluar engkau daripada fakhruj minha fa innaka rajim, keluar engkau daripada syurga ni, kau ni direjam. Apa dia kata? Fa bi izzatika, demi kemuliaan engkau Tuhan. Dia bersumpah dengan Tuhan. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Surah Sad. Demi kemuliaan engkau, aku akan sesatkan mereka semua.
illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba Allah yang ikhlas. Itu ya. Tengok surah Sad, perjanjian syaitan dengan Allah Taala. Fa bi izzatika, aku bersumpah dengan nama Engkau ya Allah, dengan kemuliaan Kau, sumpah dia. Dia pun tunai sumpah dia, kan? Walaupun dia syaitan. Wallahu a'lam. Cukup tu. Kuliah pertama ni dia kena banyak bebe sikit. Supaya ingat hak kan, buang karak lama cuti tu. Kan, first class dia kena itu, kelas mula-mula. Aku perkarat lama. Karat ke tak ada? Tak Bismillahirrahmanirrahim. Ni muka surat 147 bab zakat. Baca kuat-kuat sikit Farouk. Dan demikian lagi dikerjanya baris 1 2 3 4 5 6 7. Bagi 7 pada atas. Baca demikian lagi dikerjanya pada yang lainnya. Dan pertama nisab lembu dan kerbau. Itu 30 ekor. Nisab lembu dan kerbau yang mula-mula sekali ialah 30 ekor. Itu mula-mula. Maknanya kurang daripada 30 ekor tak kena zakat. Okey, pertama-tama nisab lembu dan kerbau 30 ekor. Unta kita dah belajar 5 ekor kena zakat. Lembu dengan kerbau 30 ekor. Okey. Sambung. Maka zakatnya seekor tabi', iaitu anak jantan anak jantan atau betina, dan betina itu lebih afdal. Boleh berlaku. Seekor tabi' iaitu jantan atau betina boleh berlaku. Tapi betina itu lebih afdal. Pasal apa betina lebih afdal? Pasal kebiasaan betina ni gemuk. Pasal apa gemuk? Jantan kurus. Pasal jantan ni dia bersetubuh. Jadi bila dia bersetubuh, air mani dia keluar, biasanya menyebabkan lembu itu kurus. Adapun lembu betina ini, dia biasanya boleh jadi gemuk. Pasal dia tidak menyetubuhi binatang lain. Sebab itu lembu kalau nak suruh gemuk, orang kampung buat apa? Kasih itu maknanya potong kemaluan dia ke apa ke. Jadi dia tak boleh bersetubuh lah. Bila tak setubuh, dia gemuk. Gitu. Jadi maknanya lembu bila dia potong kemaluan, dia kasih dia panggil. Bahasa Arab, asal pada bahasa Arab tu, bahasa Arab khusi, orang Melayu panggil kasih. Dia asalnya khasat ya, khusi. Tu. Ambil daripada bahasa Arab khusi, Melayunya kasih. Kasih tu makna buang telur ke, buang kemaluan ke, tak tahulah, pandailah diketuk ke apa ke, yang bagi hilang kemaluannya. Boleh, harus mengkasih binatang yang dimakan. Haram pada binatang yang tak dimakan. Kucing tak boleh, pasal tak ada tujuan apa. Tujuan apa kasih kucing? Nak suruh dia tak beranak. Pasal apa? Biar dia beranak. Pasal kita nak bela. Pasal apa kita nak bela? Dia bukan kena bela apa. Kita boleh je biar kita. Itu tak boleh tu. Bela itu tak menjadi satu daripada maksud yang dibenarkan oleh syarak. Tak boleh ustaz, nak bela jadi beranak ramai, susah kita nak jaga. Biar kita nak bela seekor je. Pasal apa? Kucing pun nak anak juga. Kan? Kalau pakai kasih belaka habis. Adapun binatang yang halal dimakan boleh, sebab ada matlamat dan tujuan dia untuk jadi gemuk, untuk isi banyak.
Jadi tujuan apa kasih? Untuk isi banyak. Nak sembelih daging banyak. Boleh. Pasal ada tujuan. Ada berkucing, nak suruh gemuk. Nak buat apa? Nak makan. Mana boleh makan kucing? Sate kucing boleh. Sate kucing Sarawak. Tu. Sate daging kucing boleh. Nak faham tak? Tu. Jadi kasih lembu boleh untuk gemuk. Jadi masuk sini, kenapa daging lembu betina lebih afdal? Kerana lembu betina itu iaitu dia apa benda? Dia daging lebih sikit. Okey. Sambung. Main pula baca. Dan tabi'. Dan tabi' itu lembu yang umurnya 1 setahun. atau anak kerbau yang seumpamanya. Tabi' itu maksudnya lembu yang umurnya setahun. Kena cek umur. Jadi kalau 30 ekor lembu kerbau, kena ambil cabut seekor lembu yang umurnya setahun. Bayar zakat. Bagi pada asnah 8. Okey. So, sambung kan? Dan 40 ekor zakatnya seekor asnah. Musinnah. Musinnah. Itu lembu atau kerbau betina umurnya 2 tahun. Demikianlah dikerjakan dia. Pada tiap-tiap 30 dan 40. Maksudnya kalau 30 seekor tabi'. Kalau lepas ganda 30 60 kan? 60 2 ekor. Lepas tu ganda lagi 90. Kalau ganda 40 seekor musinnah. 80 2 ekor. Lepas 80 120. Kalau 50 ekor. Seekor musinnah. Tak boleh bayar tabi' kan? Tak boleh. Pasal musinnah lagi besar. Bayar hal lebih besar. 30 musinnah. 30 tabi'. 40 musinnah kan? 120 boleh pilih dua-dua. Maknanya 120 30 30 4 ekor kan? 4 ekor tabi'. Ataupun 3 ekor musinnah. Boleh berlaku. Gandaan dia gitu. Kalau duduk celah-celah tu, tengok mana lebih besar. Kalau celah-celah macam tadi. Sambung kan? Dan pada 60 ekor zakatnya 2 tabi'. Dan pada 70 ekor seekor tabi' dan seekor musinnah. 70 seekor tabi' dan seekor musinnah. Pasal 30 seekor tabi', 40 musinnah. Gitu. Dan pada 80 ekor 2 musinnah. Demikianlah dijadikan pada tiap-tiap 30 seekor tabi' dan pada tiap-tiap 40 seekor musinnah. Habis kata. Faham dah kira dah? Okey, habis zakat lembu dengan kerbau. Sekarang zakat lain pula, zakat kambing. Sambung. Dan awal nisab. Kibash. Kena belajar baca. Ustaz ada baca selalu, tak tahu nak murid boleh baca ke tak kan? Tu kena baca tu. Kan kita test sikit-sikit seorang. Kan? Okey. Awal nisab kibash dan biri-biri dan kambing itu 40 ekor. Kambing, biri-biri, kibash. Kan? Jadi awal nisab kibash. Kibash ni pernah tengok? Pergi Mekah dia besar sikit. Dia besar. Duduk atas lori, atas van. Biri-biri kecil sikit kan? Tapi bulu lebih kurang lah. Bulu kerinting. Kambing bulu lurus. Tu kambing. Jadi sama je. Dia satu jenis, satu bakar. Nisab dia 40 ekor. Kalau kita ada kambing ataupun kita ada biri-biri kurang daripada 40 ekor, tak kena zakat. Cukup 40 ekor ke atas baru kena zakat. Itu pun syaratnya panjang lagi. Antara syaratnya tidak diberi makan. Kalau kita beri makan, tak kena zakat. Kalau kita pergi tengok di tengah jalan di Mekah tu,
Dia lepas unta tengah padang pasir, tengah padang tu. Hal lagu tu kena zakat. Unta dia. Petang-petang dia nak makan, dia masuk dengan fawidah. Tangkap seekor, sembelih. Jadi yang macam tu kena zakat. Ada pun hal letak dalam kandang, kita bagi makan apa semua, tak kena zakat. Nak kata lembu kerbau kita bela di Malaysia ni tak kena zakat. Atas zakat belaan. Tapi zakat perniagaan kenalah, pasal kalau dia meniaga ke. Tapi zakat binatang tu atas fizikal binatang tu tak kena zakat. Pasal apa? Pasal diberi makan, bela. Dia hak kenanya dia dilepaskan, saimah dia dilepas. Dia cari makan sendiri. Tapi milik kita, lepas kita. Oleh kerana kita ni senang sangat, Allah Ta'ala kata kena bayar zakat lah kau. Dah, makan pun tak peduli binatang tu, relax je. Ada pun kita cari makan, bagi makan ni susah lagi, kita keluar kos lagi. Islam ni bukan zalim. Sama zakat tanaman juga. Kalau tanam air tak payah bayar, apa benda? 1/10 usyur. Maknanya 100 guni 10 guni 1/10. Kalau air tu kena bayar kan 1/20, kecil sikit. Maknanya 200 guni baru 10. Baru 10 guni. Islam dia tak zalim kan. Pasal apa kena muk sikit ni? Pasal ni air bayar. Air pahit apa semua kan bayar. Kalau air tak bayar, air umum gitu kan, tanam padi air umum itu, itu 1/10 daripada tanaman tu. Tu tak jumpa lagi insya-Allah nanti kan. Okey, kibas, kambing dan biri-biri. Sedap ni kambing biri-biri ni. Biri-biri muda lagi sedap. Kan. Dia bakar atas batu pula. Okey, sambung. 40 ekor seekor kambing zakatnya. Atau seekor kibas dan pada 20 asa. 20 asa. Apa benda? 100? 21. Asa tu 1. 120 asa. Maksudnya 120 asa. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Esa. 121. Dan pada zakatnya 21 zakatnya 2 ekor kambing. Ha. Dan pada 200 Esa. 101 ekor. Ha. 203 ekor zakatnya. Dan 200 esa mana 201, 201, 3 ekor zakatnya. Dan pada 400 ekor zakatnya 4 ekor kibas atau kambing. Faham tak? Dia gandaan dia jauh sikit. 40 start, lepas tu 121. Kalau 60 tetap seekor lagi. 70, 80, 90. Tetap seekor lagi. 120 seekor lagi. Belum 120 lah. Kalau orang pandai main hukum. 120 seekor zakat lagi. 100 je 21, 2 ekor. Boleh? Itu dia punya gandaan tu kira. Kemudian lepas pada tu, lepas 121, pada 120 esa zakatnya 2 ekor kambing atau kibas, samalah. Kalau kita bela kambing, kambing lah zakat, ambil cabut seekor. Kalau kita bela kibas, kibas lah, cabut daripada situ. Zakat fizikal ni kita ambil daripada benda tu. Padi, ambil padi kita tu. Sayur, tanaman bijian, ambil bijian tu. Buah-buahan, ambil buahan tu. Kalau lembu, ambil lembu tu. Kalau kambing, ambil kambing tu. Gitu. Kalau emas, ambil emas tu. Tapi sekarang dah kita tak ada emas, duit je semua, ambil duit lah. Kalau asalnya emas, kena potong lah. Keluar asalnya. Dia tu zakat benda tu diambil daripada benda tu. Yang sini dia tak sebut umur kan? Kita cabut daripada itu. Umur seekor kambing yang boleh dibuat korban tadi. Kambing yang sah dibuat korban. Maksudnya apa benda?
2 tahun lah. Ataupun setahun yang telah cabut gigi. Boleh tak? Lepas pada cabut gigi boleh. Itu syarat semua mesti kena apa benda yang sah buat korban. Kalau tak sah buat korban tak boleh. Itu zakat dia sama korban. Kan? Nanti dia akan sebut di bawah ni. Jadi kata dia kemudiannya apabila demikian dikerjakan qadar yang tersebut itu, kemudiannya apabila lebih daripada qadar yang tersebut itu dijadikan bagi tiap-tiap 100. Bila lebih daripada apa? Lebih daripada 121 dan zakatnya 2 ekor kambing, dan pada 201 zakatnya seekor kambing. Zakatnya 3 ekor. Dan pada 400 zakatnya 4 ekor. Sampai situ 400 tu kiraan dia. Okey semula 40 seekor. 121 2 ekor. 201 3 ekor. 400 4 ekor. Berhenti kat tu. Lepas tu demikianlah dikerjakan kadar yang tersebut itu. Kemudiannya apabila lebih daripada kadar tersebut itu dijadikan lepas pada 100 tu dijadikan bagi tiap-tiap 100 ekor zakatnya seekor. Lepas 400 tu ganda 100. 500 seekor lagi 5 ekor. 600 1 ekor. Dijadikan tiap-tiap gandaan 100 itu tambah seekor lagi. Gitu. Jadikan bagi tiap-tiap 100 ekor zakatnya seekor jua. Dia berhenti sampai 400 tadi. Kan? 40 sampai ke 121 1 ekor kambing. Kan? Lepas pada tu 201 2 ekor. 300 apa benda? 300 apa? 400 4 ekor. Kan? 300 tak ada kan? Tu 400 4 ekor. 201 3 ekor. Kan? 121 2 ekor. 400 4 ekor. Berhenti kat tu. Lepas tu 500 5 600 6 ekor 700 sampaikan kita. Sikitlah. Tu kalau bela kambing. Kambing senang kira sikit. Kan tak? Tak ada tabik musinah apa semua tak ada. Kan kira kambing tak boleh tu. Baik. Dan seekor jua. Dan tiap-tiap 1 ekor zakatnya seekor jua, seekor saja. Bermula yang dijadikan zakat itu saniyah nama dia. Iaitu kambing betina berumur 2 tahun yang boleh buat korban lah 2 tahun lebih. Kan? 2 tahun cukup. Masuk tahun ketiga lah. Saniyah nama dia. Yang berumur 2 tahun atau jaz'ah, iaitu kibash atau biri-biri betina yang berumur setahun dan berumur setahun. Setahun. Ataupun bersalin gigi selepas daripada 6 bulan. Kalau kibash dengan biri-biri ni bersalin gigi lepas pada 6 bulan boleh dah. Okey. Tengok dalam bab nantilah, bab korban nanti insya-Allah. Samalah. Dia benda sama. Korban boleh korban dengan kibash setahun ke atas ataupun dah cabut gigi. Boleh. Okey. Ini pun sama. Itu umur dia. Dan barang yang antara tiap-tiap 2 nisab, mana tengah-tengah. Contohnya antara 40 ke 120 tadi. 121 tu. Di antara dia panggil. Barang yang antara tiap-tiap 2 nisab, mana ada celah-celah tu, pada unta dan lembu dan kambing tu dimaafkan. Allah untun. Dia apa? Dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tadi nisabnya 40. Start. Dia ada kambingnya 80. Lagu mana? Zakatnya seekor. Di celah-celah tu tak apa, dimaafkan. Pasal dia di antara 40 ke 121. Tu. Sebab tu kadang-kadang untung. Naik je semalam 120. Bayar. Tahun lepas 120 bayar seekor. Tahun ni 121 seekor yang tambah. Kena bayar dah 2. Kan? Jadi yang tahun lepas 120 bayar seekor, tinggal apa?
119. Tahun ni 121. Bayarnya 2 ekor. Tinggal apa? 119 juga. Kata kadang-kadang boleh untung, kadang-kadang boleh rugi. Itulah hukum Allah. Nak macam mana? Di antara tu dimaafkan. Dimaafkan. Dan tiada difardukan baginya zakat. Bagi ada celah-celah di antara dua nisab tu tak kena zakat. Tak usah kata untung aku tu. Aku 40 pun seko, engkau 70 pun seko. Nak macam mana? Kan? Kawan tu belum 40 ekor yang kambing. Kena berapa zakat dia? Seekor tak? Ya tak? Azrul belum 90. Seekor tak? Untung ni kata dia. Macam mana hukum Allah Ta'ala? Sami'na wa ata'na. Terimalah kita nak macam mana. Tak difardu, tak dituntut tak diwajibkan. Dan tiada difardukan baginya bagi apa benda? Bagi yang di antara dua nisab itu zakat. Tadilah contoh tadi, kambing, ambil contoh kambing 40, 121, 50, 60, 70, 80, 90, tetap satu juga. Tak ada kata kena, tak kenalah zakat tu. Hak ekstra daripada 40 tu kan, ekstra sampailah ke 120, naik 121 baru kena zakat. Faham tak tu? Tiada difardukan, tak wajib. Baik, seterusnya. Dan orang yang bersekutu, berkongsi, bersekutu nak berkongsi, dua orang atau lebih daripada ahli zakat pada memilihkan harta yang sampai nisab. Dia kongsi, kata kambing tu dia kongsi. Kongsi 40 seorang, 40, kau 40 ni 40. Dia pun letak satu kongsi, letak satu tempat. Upah orang jaga. Kan? Kambing Farouk, kambing Azrul, 40 seorang kata. Lepas tu letaklah di mana-mana orang upah seorang jaga. Tempat tidur sama, tempat makan sama. Kambing lah tempat tidur kambing, bukan tidur kita. Kan tidur. Ingat tidur orang yang berkongsi pula kan. Sama. Baik. Jadi sampai nisabnya atau yang kurang daripada nisab, zakat pada memilihkan harta yang sampai nisabnya atau yang kurang daripada nisab, tetapi ada bagi salah seorang daripada keduanya yang menyempurnakan nisab, sama ada yang dimiliki itu na'am ni binatang ternakan atau lainnya, atau harta lain, tanaman ke, bijian ke, kan, daripada harta yang wajib zakat, wajib zakatnya seperti hak seorang juga. Bila kita berkongsi, katalah Farouk ada 39 ekor kambing, Azrul 39. Kalau dia dua seorang, Azrul dengan Farouk ni berkongsi, letak di tempat yang sama, dia berkongsi, bersyarikat. Bersyarikat, kongsi ni bersyarikat. Jadi bila bersyarikat, dia kena kira satu. Jadi 39 jadi berapa? 70 dia 8. Kena zakat tak? Kenalah, pasal lebih 40. Berapa ekor? Seekor. Gitu maksudnya. Itu maksudnya, maka wajib zakatnya seperti hak seorang juga. Walaupun dua orang, macam seorang. Pasal kongsi. Itu dia. Kalau 3 orang, 4 orang pun sama. Kalau tak kongsi, tak kena. Boleh faham? Okey. Dan kadang-kadang untung. Betul? Kadang-kadang untung kan? Katalah Azrul ada 121 kambing. Betul? Farouk 121. Patutnya kalau seorang-seorang kena berapa ekor? 2 kan? Farouk kena 2 kan? Tapi kongsi 121 jadi berapa? 240. Jadi berapa? Iya kah? Tak sampai 400 lagi. Jadi apa? 404. Jadi 210. 201. Jadi berapa? Jadi 3 ekor. Kalau seorang-seorang 4 ekor. 2 ekor seorang, 2 ekor seorang. Betul? Betul ke tak? Faham tak tu kan? Tak faham tak ni? Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kalau rugi tadi sepatutnya duk asing-asing tak kena zakat kan? Tapi dah bergabung kena zakat. Kadang-kadang untung, kalau asing tadi kena 4. Dah bergabung
baru kena 3. Gitu lah nasib-nasib jadi syarikat ni kadang-kadang untung dapat zakat, kadang-kadang rugi. Sebab dunia lah rugi untung tu, akhirat tu semua untung belaka. Ada pula ustaz kata rugi bayar zakat. Silap faham pula susah kan dia main putar alam susah lah. Bukan masuk rugi, maksudnya di sebuah dunia. Kita main hukum fiqh kan baik. Dan disyaratkan pada na'am binatang ternakan yang bercampur yang wajib padanya zakat 10 syarat. Tu syarat nak kena kosi binatang dan sebagainya tadi. Dia kena 10 syarat ni barulah jadi macam zakat yang satu. Kalau tidak tak jadi zakat seorang. Tak boleh. Pertamanya jika bercampur keduanya pada tempat tidurnya yang tadi. Binatang tu tidur tempat sama. Tu tak boleh asing-asing. Ni kambing Faruk tidur sini, kambing Azrul tidur sini, tak boleh. Tempat yang sama. Kalau asing gitu kira zakat asing. Okey? Kau sama tempat tidur. Dan keduanya tempat berhenti, kemudian dihalau ke padang bersatu tempat. Okey? Kalau bawa keluar kan lepaskan di padang duduk tempat sama. Bukan kata ni kawasan Azrul, ni kawasan Faruk. Tak. Itu jadi asing Mana dia makan meragut di tempat yang sama. Ketiganya, syarat ketiga. Ketiganya, pada padangnya yang dimakankan padanya rumput. Maknanya binatang tu makan di padang, bukan yang dipotong dan kita bagi makan, bukan bagi makan dedak dan sebagainya. Kalau kita bagi makan tak kena zakat. Kita sebut tadi kan? Okey, lepas kat padang. Mana kita buka guk. Tahu guk? Orang Kelantan panggil guk. Guk kandang. Buka kandang dia lepas pergi tempat sama. Okey. Keempatnya, dan yang keempatnya bersuatu, ini bersamaan pada jantan jika yang bercampur itu satu jenis. Kalau jenis yang bercampur itu satu jenis, maknanya misal kata nak bela jenis satu je. Terus mana kata kita nak bela kambing satu jantina je, maka Faruk pun jantan, Azrul pun jantan. Kalau kata Faruk betina, Azrul jantan, tak boleh. Itu kalau syarat gitu, syarat nak bela sejenis. Kalau campur-campur tak apa, dia tak kira jantina. Jantan kata Faruk ada 40, Azrul ada 40, dan 40 tu campur, tina jantan pun semua campur. Jadi gabung sekali. Tak ada masalah. Ini kalau letak syarat. Kita kambing jantan je kan? Okey, semua kena sama jantan belaka. Tiba-tiba Faruk jantan, Faruk kambing jantan, Azrul kambing betina kata. Tak jadi, kena bayar zakat asing-asing. Kalau syarat begitu. Kalau tak syarat tak apa. Boleh tak? Maknanya masa kita nak kongsi, okay, kita nak bela kambing jantan berlaku ni tiba-tiba lain pula. Azrul jantan, Faruk tina kambingnya. Tak boleh. Kalau memang tak syarat kambing jantan, kambing betina, asal kambing je, kita kira ekor kan, tak ada masalah. Itu persepakatan, masa letak persepakatan lah. Kan masa nak kongsi tu, nak buat syarikat tu. Boleh faham tak ni? Masa nak start syarikat tu, kita kambing jantan berlaku tiba-tiba langgar syarat pula Faruk. Tina pula dia. Minat kambing betina. Tak boleh, tak jadi dia. Macam tu. Baik. Dan kelimanya bersuatu, yang sama. Tempat minumnya, tempat minum sama tempat, tak boleh asing. Dan keenamnya bersuatu, orang yang memerah akan susunya. Maknanya orang merah tu orang yang sama. Bukan asing-asing. Kau perah susu ni, kambing ni, kau perah kambing ni. Tak boleh. Maknanya orang tu buat kerja untuk sama rata lah. Kalau asing-asing tu jadi asing lah. Maknanya Faruk, kambing aku perah lain. Azrul, kambing aku perah lain untuk perah susu. Jadi macam dah macam asing lah. Dia tak boleh macam tu. Dia kena jadi gabung terus. Dan disyaratkan lainnya, yakni lain daripada segala syarat tersebut itu, syarat ikhlapan yang tak disebut dalam matan, ada yang bercampur itu sempurna nisab atau kurang daripada nisab, tetapi ada bagi salah seorang daripada ampunnya campuran itu yang menyempurnakan nisab.
Okey. Maksudnya dua-dua itu sempurna nisab 40-40 ataupun tak sempurna nisab tapi bila campur jadi cukup nisab. Contoh apa? 39 tak cukup tapi bila campur jadi cukup. Dan yang ke-9-nya kekal campurannya setahun. Mana syarikat tu kekal setahun. Kalau tak kekal setahun tak kena zakat. Kalau orang pandai ni dia buat hilah. Dekat anda cukup setahun, pisah kita pisah. Pisah. Tak kena zakat. Faham tak? Kambing dia ada 39 ekor seorang. Gabung jadi berapa? 78 kan? Jadi dia pun buat syarikat lah senang. Untung sikit kos lah. Betul. Dekat anda cukup setahun belah kambing tadi. Okey, pecah syarikat kita. Pecah. 2 hari dengan cukup setahun. Jadi berapa seorang? 39 seorang. Kena zakat tak? Tak. Duduk seminggu syarikat pula kita. Itu tipu Allah Ta'ala. Banyak orang buat gitu. Orang bela kambing, orang Arab Badui apa semua, dia buat lagu tu. Mula-mula pun untunglah kos seorang je jaga. Kalau tidak 2-3 orang kan kena upah. Jadi upah seorang je jaga kambing 80 ekor 78 ekor. Kalau 2 orang kena upah 2 orang manusia kan, asing-asing. Okey, kita kos 50 seorang 100. Cukup dekatnya cukup setahun. Nak sampai masa zakat kita ni. Pecah syarikat. Okey, pecah. Pecah syarikat 39 seorang. Jadi 39 tak kena zakat. Itu dia panggil hilah yang haram tu. Hilah yang haram. Hilah yang dibuat oleh orang-orang selepas daripada zaman Nabi Daud AS, yang Allah Ta'ala larang memburu menangkap ikan pada hari Sabtu. Tu. Pernah baca kisah dalam Quran? Kan? Allah Ta'ala larang tangkap ikan hari Sabtu, dia gali pagi hari Jumaat, dia ambil ikan hari Ahad. Ikan tu melompat masuk hari Sabtu. Itu dia panggil hilah. Hilah yang haram. Macam Cina buta juga. Sebagian ulama kata hilah yang haram. Dia tak boleh dah menikah dah kan? Dia buat Cina buta. Jadi Cina buta tu hilah. Sah lah, tapi hilah haram. Merancang tu. Rancang perempuan. Jadi kadang-kadang setengah ulama kata haram lah. Ada juga kata tak. Haram pasal apa? Pasal kita rancang. Nikah semalam ya, besok cerai. Kawan tu nikah tak cerai-cerai. Puah bila nak cerai ni? Bila? Tak nak dah aku kata dah. Kan? Sudah dia. Yang seterusnya dan yang ke-10-nya, ada yang mempunyai itu ahli bagi zakat. Maksudnya negara Islam ni khusus untuk orang Islam asalnya. Itu bumi putera di Malaysia ni konsep negara Islam lah. Konsep lebih kurang. Pasal bumi putera itu adalah biasanya majoritinya orang Islam, orang Melayu. Jadi negara Islam asalnya untuk orang Islam. Siapa yang nak duduk di negara Islam, dia kena bayar cukai. Nak dapat keamanan negara Islam, itu dipanggil jizyah. Akhir zaman cukai. Orang kafir pun kena bayar. Kan? Sama. Jadi asalnya orang Islam, dia tak kena bayar cukai apa, pasal negara Islam adalah negara milik orang Islam. Kan? Tu dia punya keistimewaan semua. Semua keistimewaan pada orang Islam. Jalan raya keistimewaan. Kalau kita belajar di belakang nanti, orang kafir zimmi ni dia tak boleh lalu jalan yang sama dengan jalan orang Islam. Dia tak boleh pakai pakaian yang sama dengan pakaian orang Islam. Dia tak boleh pakai kenderaan yang lebih besar daripada orang Islam. Belakang nanti jumpa insya-Allah. Kan? Itu orang kata ni apa ni? Resis ya? Bukan resis. Pasal negara Islam. Negara Islam untuk orang Islam lah. Kalau kamu nak duduk boleh. Pasal nak cari kesenangan dengan Islam, bayarlah cukai. Kami bagi perlindungan padamu, bagi keselesaan dan sebagainya. Itu asal. Kan? Kalau baca ni memang kita rasa naik angin. Kalau pergi ke Palestin, sejarah Palestin, ada satu tempat jalan tu, King Sulaiman the Magnificent, antara salah seorang daripada Sultan Osmaniyah. Dia buat laluan jalan. Ini jalan orang Islam, ni jalan sebelah ni kafir zimmi, Yahudi apa semua macam ni. Masa Palestin di bawah Osmaniyah. Gitu hukum Islam. Pakaian pun tak boleh sama. Untuk membezakan ni bukan orang Islam, ni orang Islam. Kan nak bagi salam macam mana? Tengok ni bagi salam ke tak? Kan sunat bagi salam.
Pada siapa kita jumpa je. Tapi orang kafir haram bagi salam. Lah insya-Allah sampai belakang. Ni baik ni. Dalam 25 tahun lagi. Wallahu a'lam. Dan diwajibkan dan disyaratkan pada wajib zakat pada segala tersebut itu, unta dan lembu, kerbau, kambing itu 6 syarat. Pertamanya apabila lalu haul. Itu syarat. Kan? Cukup tahun, bukan dibuat bekerja. Lagi pula binatang tu dipeliharakan pada padang rumput. Itu nanti kita sebutlah. Bukan kata diberi makanan tak. Dipelihara di padang rumput. Mana kita lepas dia, petang bawa balik. Lepas, petang balik. Itu syarat, ada 6. Bukan kata semua kena zakat tak. Wallahu a'lam. Lama sikit ini Pukul 11 Mana? Kalau tak cukup setahun 40 ekor tu tak kena zakat. Contohlah, kita besok ni beranak kan, cukuplah 40. Okey, start lah. Hari berapa bulan tu? Satu Syawal katakan. Kita pun Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Bulan 3 bulan, kita apa? Ambil kambing tu seekor, buat korban. Tinggal berapa dah? Ambil seekor. Ke 40 tu tadi tak cukup selama satu syarat, 6 syarat ni haul 1 tahun. Kena zakat tak? Tak kena. Duit sama juga, kena cukup setahun. Nisab sekarang berapa? 13,000 lebih kurang. Ya. Kena ada 13,000 bermula awal tahun ni, bermula daripada 13,000 ni cukup sampai setahun. Kalau 1 Muharram sampai jumpa 1 Muharram. Jadi haul ni 1 Zulhijjah ni kena cukup, kena sentiasa ada minimal 13,000 sampailah kepada 1 Zulhijjah depan. Setahun haul. Tak ada. Itu orang nak lari zakat tu tengah-tengah dia bagi kat orang duit tu. Dia ada 20,000. Kena zakat kan? Dekat-dekat nak cukup dah 1 haul 1 tahun. Ke mana kita ni kena zakat ni. Dia ambil 10,000 bagi kat bini dia. Pecahlah duit tu. Jadi tinggal berapa seorang? 10 seorang. Tak kena zakat. Relax. Lepas 2 minggu tak balik. Ya kak. Dalam bentuk tunai. Jadi sekarang ni begini, perbahasan mengeluarkan zakat dengan harga. Perbahasan ulama mengeluarkan zakat dengan harga. Bismillah. Alhamdulillah. Asal zakat kita kena keluarkan pada zakat-zakat tertentu, kita kena keluarkan daripada ain, benda tadi, ain. Badan kita makan apa? Beras. Jadi kita kena zakat fitrah. Fitrah tu badan dan kursi 2. Kan? Jadi di sinilah perbincangan ulama. Jadi ulama Hanafi kata boleh keluar zakat dengan harga sesuatu barang. Maknanya zakat kambing. Tapi kita tak nak kambing tu hilang, kita nilaikan kambing dengan harga, kita ambil 1,000, kalau kita bersyarikat kongsi 500 orang, ikut share masing-masing lah. Kalau sama 50%, 50% seorang, 50% seorang, manakala 1,500 orang, kita pun bagi zakat tu kepada fakir miskin. Mazhab 3 tak boleh. Sama macam zakat fitrah, kena bayar dengan beras. Mazhab Hanafi dia harta kita. Bukan kata bila kita pecah-pecah tu tak kena zakat dah. Asal kata duit kita. Tak kira duduk kat mana, dalam bank, duduk di bawah tanah, duduk bawah katil, kena korek semua tu. Mungkin dalam bank ada 5,000. Tak kena zakat aku tahu ni. Bawah katil ada 10,000. Campur 10, 5 jadi berapa? 15. Kena zakat lah. Nisab dia kena tengok nisab semasa. Nisab tu dia berubah harga dia. Tengok di dalam lembaga zakat. Sekarang ni rasa 13,000 ke? Ada orang tengok 13 ke? Gitulah lebih kurang 13 14. Dia ikut harga emas, turun naik. Pasal asal harga emas.
20 miss call tu emas tu. Jadi kalau harga emas masa turun, dia turun lah. Dulu, zaman dulu 8,000, 9,000 je. Bila harga emas tu makin naik, duit pun makin murah, emas makin mahal lah. Sekarang 13. Mungkin suatu hari nanti duit kita jatuh lagi, drop kan. Jadi nisab emas lagi mahal, mungkin jadi 20,000. Jadi kena zakat lah. Jadi gitu kiraan dia. Tengok nisab kita lebih tak. Jadi kena tengok lah. Kan lama ada tekan je nisab semasa zakat Selangor. Kalau kita duduk Selangor, zakat dia keluar lah. Saya tak ingat 13 rasanya. Kawan bagi tahu saya 13 dah. Boleh tengok lah kat web ada. Gitu lebih kurang. Okey, ada soalan lain? Tak apa. Dengan luar rumah sudah. Duit jumpa dalam bandar. Duit jumpa dalam bandar, gini, ulama sebut dalam kitab fiqh, kalau kita beli ikan kat kedai, kita belah-belah perut ikan, tengok ada permata dalam. Maka ulama kata kena tengok permata itu jadi daripada ikan ke ataupun ikan telan permata tu. Kalau permata tu jadi daripada ikan, dipanggil apa? Geliga. Tahu geliga? Kan? Geliga kan orang panggil kan? Ada batu dalam perut ikan apa semua. Geliga kelapa, geliga ikan, kan? Geliga ular, batu yang jadi daripada binatang. Kalau geliga tu tadi, itu kita punya. Asal kita beli ikan. Tapi kalau ikan telan permata tak orang, tengok ini bukan geliga, permata. Itu bukan kita punya. Dia tertakluk pada hukum luqatah. Barang jumpa, harta yang dijumpai. Maka kalau barang, dia ada 4 jenis, 4 kategori. Kalau barang tu kekal lama, kita kena boleh ambil dengan niat simpan dan isytiharkan. Kita isytihar setahun. Isytiharlah di pintu masjid, di tempat-tempat. Sekarang kita pakai radio ke apa. Isytihar selama 1 tahun. Bila 1 tahun tak ada orang tutup, dah cukup dah syarat isytihar seminggu sekali, mula-mula tiap-tiap hari, lepas tu dah berlalu seminggu sekali, kena isytihar selama setahun. Lepas tu kurang sikit sebulan sekali, selama setahun. Bila dah tak ada orang tuntut, maka barang itu boleh kita miliki. Tapi miliki boleh kita guna untuk sementara. Tapi kalau ada orang tuan dia datang tuntut balik, kena ganti ya. Kalau senang, payah aku pakai, tuan dia datang kena ganti balik, sedekah ke Baitul Mal. Jadi Baitul Mal kalau orang tutup, dia boleh pulangkan balik. Kita bukan kata hak milik mutlak dah. Kita boleh guna sehingga tuan dia datang lepas tahun tu. Lalu kita pun pegang barang tu, kita kena akad. Tamallaktu hadza, aku miliki benda ini. Jadi milik kita. Boleh guna duit tu. Bukan jumpa boleh guna terus. Yang ada tu jumpa nak makan tu, nak guna terus dia. Tak boleh. Salah hukum luqatah. Jadi walaupun dia beli dalam kain bandar ke apa, tapi yang dia beli itu pada asalnya adalah kain, seluar apa semua, dia tak beli duit. Kan? Dan orang pun tak nak bagi duit tu. Mana benda tu benda jatuh. Kalau duit itu terjadi daripada kain tu tak apa lah, macam ikan ni. Kan? Mana duit terjadi daripada kain? Duit itu duit asing. Mana macam contoh ikan telan barang orang. Jadi masuk tertakluk dalam bab luqatah. Luqatah ada syarat dia, bukan boleh kita nak gunanya, tapi syarat dia dululah. Ada satu orang muslimat, dia jumpa gelang barang kemas. Barang kemas. Anak dia sekarang belajar sini. Dia tanya kat Facebook, Ustaz, saya jumpa barang kemas Ustaz di KLI. Macam mana? Saya kata isytihar dulu. Masuk radio ke apa ke kan. Isytihar. Buka Facebook ke apa. Dia buka Facebook apa semua, tanpa kat KLI. Ada jumpa barang kemas. Siapa nak tuntut hubungi nombor ni. Setahun dia isytihar. Cukup setahun? Dia kata dah setahun Ustaz. Dah setahun tak apa. Cakap saya miliki benda ni, boleh jadi benda tu. Kita guna, boleh pakai lah. Selama setahun tu, dalam tempoh tu kena pegang dulu. Tak boleh pakai lagi. Tak boleh guna lagi, pasal barang orang lagi tu. Lepas setahun tu boleh. Tapi kalau lepas tu pun, kalau orang tu datang tuntut, kena pulang balik. Cuma sementara ada pemilik dia sebenar datang tuntut, kita boleh guna. Gitu.
Kalau barang tu jenis yang cepat rosak, macam nasi kita jumpa sebuku tu jalan, nasi jatuh pergi jalan, nasi Arab mandi waktu harga RM10. Betul kan? RM10 ya? Kalau di Mekah mahal kan? 30. Kan? Jadi jatuh. Nasi ni sifat dia apa? Jenis cepat basi kan? Itu terus makan. Boleh? Tapi niat tuan dia datang nak bayar ganti rugi. Sebab benda cepat rosak. Kalau kita tinggal apa? Tunggu tuan dia nak isytihar setahun, apa jadi nasi Arab tu setahun? Boleh terus makan? Makan boleh. Tapi makan tu niat apa? Kena ada niat dulu. Niat tu kalau tuan dia datang nak bayar ganti. Kan? Tiba-tiba tuan datang, ada jumpa nasi Arab ke? Allah, masuk dalam perut dah, bang. Saya takut basi. Ambillah duit saya bayar ganti rugi ni. Dia kata apa? Dia kata apa? Alhamdulillah, mujur aku. Memang tu hasrat saya pun. Kalau jenis binatang, kita jumpa lembu. Lembu hilang, dia jalan. Lembu tak tahu siapa tuan. Tu pun masuk luqatah juga. Itu perbincangan dia lah. Kalau lembu tu dia besar, dia boleh jaga diri dia, itu tak boleh. Kita tak boleh ambil untuk miliki. Kalau jenis binatang kecil macam arnab ke apa, dia terdedah pada bahaya, itu boleh. Nanti ada perbincangan dia nanti sampai dalam bab muamalat nanti insya-Allah. Ada. Dalam fiqh dia semua tu ada dalam kitab. Tapi kita tak mengaji, elok pula kita kata mufti bahlul lah apa kan. Mufti tu kan dia mengaji, kita tak mengaji. Sekarang ni mudah betul orang nak komen. Mufti-mufti pun dia komen. Dia ingat mufti tu macam dia kot. Mufti ni dia mengaji lah tu kan. Hukum hakam tu dia ada bab. Nanti bab muamalat nanti jumpa bab luqatah. InsyaAllah panjang umur jumpa lah. Tapi hasilnya duit dalam bandar tadi tu bukan milik dia secara mutlak. Dia kena guna isytihar dulu setahun. Boleh. Kalau nilai tu RM10, macam nilai tu kecil Kalau ikut asal hukum fiqh, memang kena isytihar juga pasal dia harta. Cuma sebahagian ulama kata begini, kalau duit tu nilai kecil, kalau pada pandangan tuan dia, kalau kita isytihar pun tuan dia tak ada masalah sangat lah. Dia pun tak ada nak tutup sangat RM10, RM5 tu. Maka eloknya kita ambil, bawa masuk dalam tabung, tuan niat sedekah untuk tuan dia. Tuan dia dapat pahala lah. Masuk tabung masjid apa sebagainya. Kan? Niat sedekah untuk tuan dia. Dia dapat pahala. Pajak tak pajak tu bukan kita pajak ni maksud dia panggil cagaran. Cagaran kalau tak boleh bayar hutang, inilah alat yang barang yang dijual untuk bayar hutang. Itu